Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badli Shah berkenan melantik Datuk Syed Khairul Anwar Syed Abidin sebagai Pegawai Kewangan Negeri Kedah yang baru. Beliau menggantikan Datuk Ishak Murad yang bersara wajib hari ini. Majlis pengurniaan tauliah pelantikan berlangsung di Istana Anak Bukit Al-Usta. Ia disaksikan Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno dan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Norizan Khazali. Sebelum ini, Datuk Syed Khairul merupakan Timbalan Setiausaha Pengurusan Kerajaan Negeri Kedah selain memangku jawatan Ketua Pegawai Maklumat Negeri berkenaan. Portfolio lain yang pernah beliau pegang termasuk yang di-Ketua Majlis Perbadaran Sungai Petani dan Pengurus Pasukan Bola Sepak Kedah. Perkembangan banjir di daerah Kubang Pasu Kedah sehingga pukul 4 petang tadi, 2 buah pusat pemindahan banjir PPS dibuka iaitu di PPS SMK Changlun dan PPS Dewan Kampung Tradisi Lembah Keriang Changlun. Seramai 150 penduduk terjejas banjir daripada 43 keluarga masih ditempatkan di PPS SMK Changlun, manakala 16 penduduk daripada 5 keluarga ditempatkan di PPS Dewan Kampung Tradisi Lembah Keriang yang dibuka kira-kira pukul 11.30 pagi tadi. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kubang Pasu, Kapten Pertahanan Awam Muhammad Adnin Sohaimi dalam pernyataannya berkata, sebanyak 47 buah kediaman di Mukim Temin terlibat dalam kejadian banjir itu. Menurutnya, berdasarkan keadaan cuaca masih hujan dan status semasa air banjir semakin menaik, beliau menasihatkan kepada penduduk yang tinggal di kawasan rendah dan sering dinaiki air diminta segera berpindah sekiranya diarahkan oleh pihak berkuasa. Kerajaan Perak berjaya menjana hasil royalti sebanyak hampir 16 juta ringgit melalui operasi projek perintis pelumpungan nadir bumi bukan radioaktif NRREE di Mukim Kenering, Hulu Perak. Menteri Besar Datuk Seri Saarani Muhammad berkata ia melibatkan 10 kali pengeksportan rare earth carbonate ke China sehingga Julai. Jelas beliau, projek perintis berkenaan turut membuktikan nadir bumi ini bukan radioaktif dan peekstrakan melalui in situ leaching yang merupakan kaedah yang terbaik dan tidak mencemarkan alam sekitar. Jadi oleh kerana itu, maka Perak adalah negeri pertama yang telah pun mendapat pengiktirafan itu. Dan sebab itu sebutkan tadi, kita telah mohon kepada Kementerian untuk membolehkan negeri Perak terlebih dahulu diberi kebenaran untuk memperluaskan kawasan operasi ini di kawasan lebih kurang 5,000 hektar tadi kerana kawasan itu telah pun mendapat terusan EIA. Tambah beliau, penilaian untuk pembukaan kawasan baharu bagi pelumbungan NRREE di Perak bergantung kepada suatu badan bebas melalui jawatankuasa audit yang dibentuk bagi tujuan pemantauan pelaksanaan projek perintis pelumbungan NRREE melibatkan 12 agensi teknikal dan penguatkuasaan. Ujarnya lagi, setakat ini hanya satu syarikat diberikan kebenaran untuk mengekstrak NRREE bagi projek rintis berkenaan. Beliau berkata demikian dalam sidang Dewan Undangan Dun Perak di bangunan Perak Darul Rizwan Ipoh. Satu pasukan petugas khas atau jawatankuasa Task Force 5G Greater Ipoh ditubuhkan bagi mempercepatkan perluasan liputan rangkaian 5G. Esko Komunikasi, Multimedia dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Negeri Perak, Muhammad Azlan Hilmi berkata, pasukan itu akan dianggotai pelbagai agensi teknikal, antaranya beberapa pihak berkuasa tempatan PBT, Digatan Nasional Berhad DMB dan Perbadanan Kemajuan Negeri Perak PKNP. Antara pendekatan lain yang diambil termasuk mencadangkan prosedur kerja yang lebih cepat, menyimak semula senarai semak dan membuat rancangan pelaksanaan yang teratur dan sistemik. Kerajaan negeri melalui PBT yang berkaitan telah melaksanakan program pengajian yang mampu jalan bersatu dalam usaha untuk mempercepatkan pelaksanaan memori liputan telekomunikasi di dalam kawasan khususnya yang berpengaruh pada. Sementara itu, jelas beliau, status liputan 4G di Perak setakat suku kedua tahun ini mencapai 97.38%.
Manakala bagi status pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela di Perak bagi tempoh sama pula menyaksikan pencapaian 92 daripada 206 menara baharu yang dirancang telah siap beroperasi. Manakala 321,620 daripada 386,758 premis yang dirancang telah tersedia dengan sambungan gentian optik berkupayaan gigabyte. Seramai 500 peserta dari kalangan pelajar institusi pendidikan tinggi, jabatan kerajaan dan serta perbankan menyertai Persidangan Wakaf Madani 2023 yang bagi membincangkan isu berkaitan pembangunan wakaf yang meliputi aspek tak berurus, fiqh wakaf, kontemporari serta potensi wakaf dalam memperkasakan ekonomi umat Islam. Saya bagi contoh berkenaan dengan wakaf Siti Aisyah 1 dan sekarang ni baru dilancarkan pembinaan wakaf Siti Aisyah 2 untuk projek kondominium yang akhirnya dapat dinikmati oleh rakyat yang dapat membeli rumah dengan konsep rent to own melalui konsep wakaf pembangunan oleh Wakaf Pulau Pinang dan juga Majlis Agama Islam dari Pulau Pinang. Pada majlis tersebut, Wakaf Pulau Pinang turut menerima cek curah sebanyak RM30,000 daripada seorang individu dan RM95,000 daripada syarikat korporat. Sebanyak 13 buah rumah di sekitar kampung Titi Besi ditenggelami air berikutan hujan lebat sejak semalam dan berlarutan sehingga kini. Susulan itu, semua agensi pengurusan bencana negeri Perlis diaktifkan dan bersiap sedia untuk membantu penduduk terjejas selibat ke pusat pemindahan sementara yang akan dibuka pada bila-bila masa. Esko Negeri Megat Hasyirat Hassan memaklumkan selain kampung Titi Besi turut dipantau kawasan kampung Jelempuk di mana air kini telah memasuki kawasan kediaman penduduk berikutan hujan lebat yang berlaku ketika ini. Bagi situasi semasa di kampung Ulu Pauh, banjir yang berlaku malam tadi melibatkan 15 buah rumah telah surut. Namun penduduk diingatkan sentiasa berwaspada dan bersedia dipindahkan berikutan hujan lebat ketika ini yang dijangka berlaku. Satu PPS iaitu di Masjid Al-Imran, Ulu Pauh kini turut diaktifkan dan akan dibuka bagi menempatkan penduduk sekitar Ulu Pauh sekiranya banjir melanda. Saingan Litua di Langkawi LTDL 2023, perlumbaan peringkat keempat hari ini dari Bukit Mertajam ke Meru Raya Perak berlangsung sengit. Saingan sejauh 140.2 km itu menyaksikan pelumba pasukan Kerja Rural Segurus RGA Daniel Babur menjorai aksi peringkat keempat. Dalam saingan tersebut, Babur menamatkan saingan dengan catatan masa 3 jam 6 minit. Sementara itu, pelumba pasukan Bolton Equities Black Smoke George Jackson berjaya merangkul jersey hijau selaku juara keseluruhan. Jersey putih selaku pelumba terbaik Asia pula menjadi bilik pelumba Thailand Continental Cycling Team Ratchanul Tiwarat. Terus menjadi tumpuan ialah gelaran Raja Pecut yang ketika ini masih menjadi milik Arvid D. Kajan daripada pasukan Tiro Pro Cycling Team. Seorang lagi rakan sepasukannya, Saman Palut juga berjaya mengekalkan jersey Polkadot selaku Raja Bukit. Ini pula melibatkan aksi Piala Malaysia 2023. Perak FC menempah tiket ke saingan separuh akhir Piala Malaysia 2023 selepas melakar kemenangan 1-0 menentang Sabah FC dalam aksi suku akhir kedua malam tadi. Kemenangan itu membolehkan Perak FC mara dengan agregat 3-2. Dalam saingan suku akhir kedua yang berlangsung di Stadium Perak itu menyaksikan tuan rumah bermula baik dan berupaya menyerap tekanan daripada Sabah FC sepanjang perlawanan berlangsung. Permainan seimbang ditampilkan pada babak pertama menyaksikan kedua-dua pasukan saling berbalas serangan. Gol kemenangan Perak FC hadir pada minit ke-45 menerusi jaringan Wan Zekaikal Wan Nur. Keputusan 1-0 itu membolehkan Perak FC mengesahkan kemenangan dengan agregat 3-2 selepas seri 2 sama pada aksi suku akhir pertama 15 September lalu. Saingan separuh akhir nanti Perak FC dijadual bertemu lawan Suka Johor Darul Takzim JDT pada 20 Oktober dan timbal balik 3 November ini. Baik, ini berita gembira daripada kontijen Malaysia pada Sukan Asia 2022. Skuad pelayaran negara berjaya meraih pingat pertama Malaysia pada hari ini. Bagi mendapatkan perkembangan lanjut, kita terus sahaja bersama Muhammad Zamri Soharani di Hangzhou, China.
Silakan, Zamri. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, penantian selama 3 hari untuk pingat pertama Malaysia di Sukan Asia Hangzhou akhirnya tiba. Sukan pelayaran seputar tadi telah menghadiahkan pingat gangsa bukan 1 tetapi 2 pingat. Pingat sulung negara dihadiahkan oleh atlet pelayaran Asnawi Iqbal Adam dalam perlumbaan ILCF4 perahu lelaki di Pusat Pelayaran Ningbo, Zhongshan. Asnawi menamatkan 11 perlumbaan di tempat ketiga dengan 42 mata. Emas milik atlet Thailand dan perak milik atlet Singapura. Pingat gangsa kedua pula disumbangkan oleh atlet pelayaran iaitu Tengku Nuraini Izzati Tengku Khairuddin dalam acara wanita windsurfing RXS. Selain itu, Sukan Wushu menerusi atlet Tan Chong Min difahamkan telah menghadiahkan pingat perak pertama untuk kontingen negara. Chong Min sebelum ini menduduki tempat kedua dalam disiplin Nankuan wanita dan keputusan tidak rasmi bagi acara disiplin Nando tadi menunjukkan Chong Min secara tidak rasmi berada di kedudukan kedua bagi kedua-dua disiplin berkenaan. Apapun laporan penuh, saya akan sampaikan di berita perdana malam nanti. Acara lain yang berpotensi menambah koleksi pingat negara adalah acara isukan iaitu Arena of Valor AOV. AOV sudah mengesahkan sekurang-kurangnya pingat perak, namun jika berjaya menewaskan China pada malam ini, sejarah bakal tercipta dengan kontingen isukan yang pertama menghadiahkan pingat emas untuk negara. Sekian daripada saya dari Hangzhou, China, yang sahih di Berita RTM. Zamri, terima kasih atas perkembangan itu.